Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 21 kot. Tak. Muka surat 20 tu kita dah bincang dah. Jadi kita tengok kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya kiamat, maka benda ni kita akan tengok lah. Benda ni tak berlaku pada zaman Nabi, tapi setelahnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga menunjukkan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang Nabi sebut dulu ribuan tahun kita nampak sekarang. Jadi kita tengok tanda yang hadis yang ke-6 yang Nabi sebut akan berlaku benda ni. Jadi kita dah baca ada hadis dia tu, iaitu golongan anti hadis. Golongan yang tak mau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tak ada, zaman kemudian Nabi sebut. Sama juga Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebelum kiamat akan datangnya 30 dajjal. Salasuna dajjalun dipanggil, 30 dajjal. Dajjal ni mengaku jadi nabi. Jadi bila kita kira pada zaman Nabi SAW sampai hari ini, memang ada 30 orang pun yang pernah mengaku jadi nabi. Yang mengaku jadi Imam Mahdi ni ramai sangat dah. Ramai tak boleh nak bilang tu, mungkin dah berpuluh, mungkin dah beratus dah mengaku jadi Imam Mahdi. Jadi Nabi sebut kemudian, dulu, tapi sekarang kita nampak sama golongan anti hadis. Jadi kita tengok huraian dia tuan-tuan. Hadis dia kita baca dah. Hadis dia secara umumnya Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, nanti Nabi kata akan datang akhir zaman nanti seorang lelaki yang duduk di atas sofa dia, tempat duduk dia. Kemudian orang sampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa? Antara aku dan hang, antara kita ni Al-Quran sahaja. Hanya Al-Quran. Apa sahaja yang kita tengok dalam Quran kata halal, kita kata halal. Apa sahaja yang kita dapati dalam Quran haram, kita kata haram. Kemudian Nabi kata, ingatlah bahawasanya apa yang Nabi haramkan seperti apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Baik, jadi kita tengok keterangan dia. Lelaki yang dimaksudkan, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata pengarang, lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Jadi golongan ni lama dah, sampai hari ini masih lagi ada. Dan dulu antara orang yang terkenal mereka adalah Rashad Khalifah lah, yang saya sebut kat tuan-tuan. Rashad Khalifah, dia tulis banyak buku tentang mukjizat Al-Quran. Sebab apa? Bukan sebab dia bela Al-Quran, tapi sebab dia nak tolak hadis. Rashad Khalifah, dia matilah. Mati kena bunuh dengan anak murid dia. Baik, jadi Rashad Khalifah ni dia juga golongan yang tolak hadis. Dia hanya ambil Al-Quran sahaja. Dan sebelum dia mati, dia mengaku jadi Nabi. Lepas dia mengaku jadi Nabi, tak apa lama anak murid dia bunuh dia. Tikam dia di Amerika, di Tucson. Jadi kemudian di tanah Melayu kita ada itulah Kasim Ahmad kan. Kasim Ahmad, yang mana semalam saya sebelum tidur tu saya tengok balik blog dia ada ke tak. Kasim Ahmad ni meninggal dah pada bulan 10 bulan 10 kot, 2017. Dia meninggal bulan 21 bulan 10 kot.
bulan 10 tahun 2017. Makna dia meninggal dah hampir 5 tahun dah. Jadi saya tengok balik blog dia, ada lagi tak blog dia. Sebab blog ni dia tak berbayar, dia free kan. Blog. Lainlah website kita kena bayar. Kita tak bayar, habislah. Saya pun buka balik blog dia, masih ada. Dan saya tengok banyak lagi tulisan-tulisan dia lah, yang menolak hadis, yang menolak mengucap. Kan kita mengucap kan, syahadu alla, yang ni tu dia tolak sebelum dia meninggal. Dekat-dekat lagi berapa bulan dia meninggal, dia tulis di blog. Sampai sekarang masih ada. Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, ataupun kita mengucap 2 kalimah syahadah kan, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata mengucap ni satu syahadah je, iaitu asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang tambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah munafik. Dia anggap munafik terus. Jadi makna dia banyaklah orang sesat tuan-tuan. Jadi munafik, keluar Islam. Saya agak sedih lah sebab saya blog dia tu masih ada. Tak ada orang tak tutup kan? Masih ada, dan dia dah meninggal lama dah. Jadi kita ada Kasim Ahmad, dan Kasim Ahmad ni pun sampailah masa dia nak mati pun dia memperjuangkan. Dia memperjuangkan supaya buku dia tak diharamkan. Buku dia diharam lama dah. Pada tahun 2000 ke 1990-an lagi. Lama dah kerajaan haramkan. Jadi masa berubah kerajaan 2018 tu, dia bersuara balik, dia nak balik lah. Ada suara supaya buku dia boleh balik. 2018 ada suara supaya nak bagi buku dia boleh balik dia baca. Padahal telah diharamkan puluhan tahun oleh kerajaan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, tak dibenarkan jugalah buku dia tu. Takut orang yang tak kerti agama tuan-tuan, bila baca buku diterima tuan-tuan. Kasim Ahmad. Jadi tuan-tuan, sekarang ni pun makin ramai golongan ni pun masih ada lagi. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum. Katanya ia hanya percaya Al-Quran. Dia percaya Quran je. Baginya hadis Nabi tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Ini golongan anti hadis. Dia tak mau hadis Nabi, cukup Al-Quran. Tapi tuan-tuan, kalau tak ada hadis Nabi, memang dalam Quran disebut ma faratna fil kitab min syai'. Tidak kami abaikan di dalam Quran apa-apa, semua dah ada. Tapi Al-Quran dia datang dalam keadaan dia bagi kaedah yang umum, mabadi al-ammah. Dia satu kaedah umum tuan-tuan. Perinciannya pada Nabi SAW. Sebab tu dalam Al-Quran kita baca dalam surah An-Nahl ayat 44, kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim, supaya kamu jelaskan. Nabi jelaskan. Kita tak faham Al-Quran, Nabi jelaskan. Ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya dalam memahami Al-Quran ni Nabi yang jelaskan. Bila Nabi jelaskan, itulah hadis. Wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka boleh fikir. Saya sebut dah kat tuan-tuan, kalau kita tanpa hadis, kita tak boleh semayang tuan-tuan. Semayang tak boleh. Semayang beberapa waktu tuan-tuan, dalam Quran tak sebut berapa waktu. Tak nyatakan berapa waktu. Dalam Quran tak dinyatakan rakaat. Zuhur 4, Asar 4, tak ada dalam Quran. Dalam Quran tidak dinyatakan waktu solat, tak nyatakan. Zuhur bila masuk, Asar bila masuk, Maghrib bila masuk, Isyak bila masuk, Subuh bila masuk, semua hadis Nabi tuan-tuan. Semayang 4 dalam semayang ada sujud 2 kali. Dalam Quran tak sebut. Kita perlukan hadis tuan-tuan. Yang kita semayang ni ikut hadis Nabi SAW. Nabi sebut kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni salli. Semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila orang jumpa, itulah Kasim Ahmad tu, masa dia nak dekat meninggal dah, ada beberapa orang ustaz daripada Jakim dan sebagainya jumpa dia, dakwah dia tuan-tuan, dakwah dia. Sembang dengan dia, Pak Kasim dia panggil. Kasim Ahmad ni PhD. Dia ada PhD, tapi PhD dia adalah bahasa Melayu. Dia PhD sastra, dan dia tidak menguasai pun bahasa Arab pun dia tak tahu. Dia baca Sahih Bukhari gunakan terjemahan bahasa Inggeris. Jadi tuan-tuan, dia untuk faham hadis Quran ni, tuan-tuan mesti menguasai bahasa Arab tuan-tuan. Bahasa Arab luas. Makna dia tak sama dalam bahasa lain. Kadang-kadang makna dia banyak majas dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kita bila nak faham Quran dengan bahasa lain tak boleh. Sebab tu Quran pun sebut
Kena dalam Quran sebut bilisanin arabiyyin mubin. Arab ni dalam bahasa Arab yang jelas. Nak faham Quran, hadis mesti kena kuasai bahasa Arab. Baik. Jadi tuan-tuan, orang jumpa dia, orang tanya dia, Pak Kasim sembahyang lagu mana? Itu je orang tanya dia. Maka dia sangat marah lah. Dia marah sangat-sangat. Dia marah sangat-sangat sampai dia halau dia balik. Dia main dakwah dia bertanya, Pak Kasim sembahyang lagu mana? Dia tak boleh jawab. Nak jawab lagu mana? Dalam Quran tak sebut. Nabi jelaskan. Dan dalam Quran sama juga. Benda ni dah berlaku lama dah. Ketika mana Nabi SAW melarang kita sambung rambut. Sambung rambut kan. Kan rambut ni kita sambung rambut. Kemudian ataupun tatu tuan-tuan. Pakai tatu. Jadi Nabi larang. Ataupun menyambung bulu mata. Bulu mata ni sambung bagi jadi panjang. Dia ada unsur menipu lah tuan-tuan. Menipu dalam berhias. Jadi dilarang di dalam Islam. Berhias boleh tapi jangan sampai menipu. Orang tak tahu. Betul tak? Orang yang kata cantik, berhias tak cantik. Menipu ni tak boleh dalam apa-apa pun. Hias sikit-sikit tak apa tuan-tuan. Tapi tambah jadi panjang bulu mata, rambut tambah. Baik. Jadi tuan-tuan Nabi larang. Dan tatu haram. Sama orang perempuan bila dia dia inai boleh pakai inai. Orang lelaki tak boleh pakai inai. Orang lelaki tak boleh. Sebut dalam kitab banyak haram sebab inai ni khusus bagi perempuan. Jadi orang perempuan pakai inai boleh. Tapi yang hak conteng kat tangan tu tak boleh. Yang conteng tu kan. Itu haram. Sebab dia menyerupai tatu tuan-tuan. Cukuplah macam orang tua-tua kita dulu. Kan inai kita berhujung jari je kan. Yang hak main conteng-conteng ni mana ada dulu tuan-tuan. Yang dia main hak kemudian kita tengok budaya orang lain kan, bangsa lain. Yang conteng-conteng tu jangan. Walaupun ada orang buat pesan kat anak nak menikah, tak payahlah buat conteng-conteng tu sebab menyerupai tatu. Baik, jadi tuan-tuan, bila Ibnu Mas'ud sampaikan hadis ni, ada orang perempuan tak setuju. Sebab dia baca dalam Quran tak ada. Perempuan dia kata, ni zaman sahabat lagi. Tapi yang ni dia bukan anti hadis, dia tak tahu. Dia kata dia baca Quran tak ada pun larang supaya jangan sambung rambut, jangan buat tatu, jangan sambung bulu mata, tak ada pun. Kata Ibnu Mas'ud ada. Ibnu Mas'ud kata tengok dalam Al-Quran surah Al-Hashr ayat 7 kot. Yang mana kata Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Nabi suruh terima. Yang Nabi bagi terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi larang tolak. Ni jelas tuan-tuan ayat Quran. Sebab tu siapa tolak hadis, dia tolak ayat Quran sebenarnya. Tu saya kata ayat Quran ni dia kaedah umum. Apa sahaja wa ma atakumur rasul, apa sahaja yang kamu terima daripada Rasul, fakhuzuh, kena ambil, wajib. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang tak boleh. Fantahu, jauhkan. Quran memberi autoriti kepada Nabi SAW. Sebab Nabi, apa yang Nabi cakap ni, wa ma yantiqu anil hawa, bukan Nabi cakap daripada nafsu. Apa yang Nabi cakap ni, hukum hakam ni, in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Ibnu Mas'ud dalam Quran sebut, dan Nabi SAW telah melaknat. Melaknat orang yang menyambung rambut, buat tatu dan menyambung bulu mata, ni dilaknat. Sama juga tuan-tuan, orang yang pondan tuan-tuan. Dalam Quran dan hadis tak sebut, dilaknat. Ada orang terkenal kan yang polis cari hilang ke mana tu, Sajjad. Dalam Al-Quran tak sebut dilaknat. Dilaknat tak sebut. Orang yang tukar jantina, dan dalam Quran laknat. Cuma disebut orang yang ubah ciptaan Allah ada. Betul tak? Itu dilaknat. Syaitan suruh ubah ciptaan Allah, tapi dia tak sebut dilaknat. Tapi yang disebut dilaknat ni mana? Dalam hadis Nabi SAW. La'anallahu al-mukhannisina minar rijal. Dilaknat orang yang lelaki buat watak perempuan. Dia buat perempuan. Kalau dia memang jiwa dia lembut, ada orang lelaki dia macam lembut sikit tak apa. Tapi dia buat-buat ataupun dia berlebih-lebihan. Dia berlebihan. Yang ni dilaknat. Mukhannisin wal mutarajjilat minan nisa, dan orang perempuan yang berperwatakan lelaki, ni dilaknat. Dalam hadis sebut jelas tuan-tuan. Apatah lagi kalau ubah jantina, lagilah dilaknat.
Ini sebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita tak terima hadis, maksudnya kita terima juga transgender, tuan-tuan. Kita kena terima juga, tuan-tuan. LGBT ni bila kita tolak hadis Nabi. Jadi Pak Kasim ni bila banyak lagi tu, bab puasanya, bab zakatnya, bab haji, tuan-tuan, haji lagu mana kalau tak ikut ajaran Nabi SAW. Tu Nabi sebut khuzu anni manasikakum. Nak haji pun tengok macam mana Nabi buat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, golongan ni dia tak mau, dia menjadi rujukan. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Sebab tu bila tanya inti hadis tuan-tuan jumpa, tanya dia hang semayang lagu mana, itu je. Kalau tuan-tuan jumpa lah. Soalnya kat kampung ni jarang lah kita jumpa tu nanti hadis. Jarang lah. Baik, tapi saya sebut kat tuan-tuan lah, golongan selain pada ahli sunnah wal jamaah, tak kira lah dia khawarij ke, dia mu'tazilah ke, dia syiah ke, dia qadariyah ke, dia apa-apa pun, dia ada PL satu tolak hadis. Cuma dia tak tolak semua. Boleh no? Dia tolak hadis tapi dia tak tolak semua. Sebab tu dia terkeluar pada ahli sunnah. Terkeluar ahli sunnah ni masih ada yang masih Islam, ada terkeluar pada Islam. Saya bagi contoh tuan-tuan. Mu'tazilah ramai je ulama dulu tuan-tuan. Bukanlah ulama ahli sunnah, ulama yang Mu'tazilah lah. Hebat je macam Zamakhsyarinya, Abu Ajubai ni hebat tuan-tuan. Tapi mereka ni terpesong pada akidah. Dia pun masih Islam tapi terpesong pada akidah yang sebenar. Bid'ah dalam akidah, dia bahaya sikit tu. Contohnya depa mengatakan tidak ada syurga, tidak melihat Allah pada hari kiamat. Ini Mu'tazilah tuan-tuan, dia tolak. Pasal dia kata kalau kita tengok Allah, mesti Allah bertempat, mesti Allah Ta'ala ada arah. Ni tak boleh. Dia tolak hadis Nabi SAW. Nabi sebut kita akan tengok Allah, innakum satarawna rabbukum iyana, kita akan tengok Allah dengan mata kepala. Tapi dia tolak pakai akal. Sedangkan kita kena ingat, bukan semua kita tengok tu bertempat. Itu ya tuan-tuan. Kita tengok TV tuan-tuan, tengok bola, adakah dia bertempat dalam tu? Tak. Betul tak tuan-tuan? Kan? Hatta saya tengok tuan-tuan tengok saya, sebenarnya bukan fungsi ni sangat. Fungsi otak ni tuan-tuan, otak kita. Saya tengok tuan-tuan terbalik sebenarnya. Tuan-tuan tengok saya terbalik. Ada tuan-tuan ingat sains kan? Terbalik. Macam mana boleh tengok macam ni? Yang melakukan adjustment adalah otak belakang ni. Kalau otak belakang ni rosak, tuan-tuan memang tak berfungsi, tak boleh tengok tuan-tuan. Maknanya dia bukan sekadar luar saja, fungsi dalaman juga tuan-tuan. Sama saraf mata ni. Rosak saraf mata ni memang tak nampak walaupun ada mata. Mata salah satu fungsi melihat, tapi bukan segala-galanya. Yang lebih besar otak dengan saraf ni, fungsi dia. Jadi dia kata kalau tengok mesti bertempat. Tak semestinya. Kita tengok TV tak bertempat. Jadi jangan bandingkan tengok Allah seperti mana tengok makhluk. Itu satu. Contoh yang lain, kalau Syiah tuan-tuan. Syiah dia sayang pada Ahlul Bait, betul. Wajib kita sayang Ahlul Bait. Siapa benci Ahlul Bait dia berdosa besar. Ya, wajib sayang Ahlul Bait. Ahli sunnah adalah ajaran yang mewajibkan menyayangi Ahlul Bait Nabi SAW. Banyak pemimpin di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah daripada keturunan Nabi SAW. Hatta kita Islam di Nusantara ni pun adalah jasa keturunan Nabi SAW. Memang tak boleh nafi tuan-tuan. Kita di Malaysia ni, di Indonesia ni, tak ada negara Islam yang serang. Betul tuan-tuan. So kalau orang kata Islam berkembang dengan mata pedang kan, Islam main serang. Tak betul, salah. Tak ada mana-mana negara Islam, Daulah Abbasiyah ke, Daulah Bani Umayyah ke, Turki Uthmaniyah ke, Kerajaan Mughal ke, yang serang Malaysia dengan Indonesia. Paksa masuk Islam, tak ada. Tapi Indonesia merupakan umat Islam paling ramai di dunia. Semua orang tahu kan. Tak ada negara Islam pernah invite dia. Serang dia, paksa masuk Islam, tak ada. Tapi pendakwah-pendakwah daripada Yaman, daripada keturunan Nabi SAW. Pendek kata, yang kita ni ahli sunnah dia dah berpuluh tahun, mungkin ratus tahun. Ini akidah yang dibawa oleh keturunan Nabi SAW. Baca sejarah balik. Jadi kalau ada orang main Syiah, kita tak tahu. Ini bukan akidah keturunan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, malah tuan-tuan kalau tuan-tuan ada satu kitab, kitab Nasihat Agama kan, Nasahihul Ibad, karangan Abdullah Al-Haddad. Saya baca kat sebahagian surau. Kitab tu ditulis oleh ulama daripada Hadramaut Yaman. Kitab tu kitab Ahlul Bait lah. Ditulis di belakang kitab tu, akidah Ahlul Bait adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jelas tuan-tuan dia sebut. Jadi tuan-tuan, apa masalah Syiahnya? Syiah ni dia ambil hadis yang memuji Sayyidina Ali, yang memuji Fatimah. Ya, kita pun terima. Yang memuji Ahlul Bait, tapi dia tolak hadis yang memuji Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Ada jadi sesat ke situ. Dia tolak hadis yang memuji Sayyidina Umar.
Dia tolak hadis yang memuji Sayyidina Osman. Ni dia tolak buta ya tuan-tuan. Dia tolak hadis yang memuji Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia PL dia ke situ. Tengok je kata tuan-tuan jumpa perempuan Syiah sama je tuan-tuan. Dia pun menghina Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ada hadis kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Malah tapi yang saya pelik, saya pernah jumpa. Dia pun baca satu hadis. Memang ada pun. Yang Nabi SAW sebut, hadis ni Nabi sampaikan. Yang dengar adalah isteri dia nama Aisyah radhiyallahu anha. Yang Syiah benci sangat lah. Syiah ni benci Aisyah ni sebenci-bencinya tuan-tuan. Saya pernah jumpa pun ada dalam kawasan Bengan Serai ni. Disebut Aisyah ni dalam api neraka. Tuan-tuan disebut. Memang benci sungguh. Memang sesat lah tuan-tuan. Jadi yang saya peliknya, hadis ni dia terima pula. Hadis ni Nabi baca, Aisyah dengar, Aisyah sampaikan. Apa Nabi sebut? Nabi kata Fatimah Sayyidah Nisa'il Alamin. Fatimah adalah penghulu wanita di syurga. Fatimah anak Nabi tu sallallahu alaihi wasallam salah seorang penghulu wanita di syurga. Dia pun baca hadis ni. Dia pada Aisyah tapi dia berkata Aisyah kafir. Pelik tuan-tuan. Kalau Aisyah kafir kenapa baca hadis ni? Ni keliru tuan-tuan. Baik. Banyak kita tuan-tuan Qadariyah. Sama juga terima Quran tapi dia tolak hadis berkenaan dengan takdir. Dah banyak lagi lah tuan-tuan. Semua golongan yang keluar pada ahli sunnah, fi'il dia, perangai dia hanya sebab tu bila tuan-tuan baca buku Mu'tazilah ke, buku Syiah ke, buku Jabariyah ke, buku apa-apa lah tuan-tuan. Dia pun ni macam hujah kuat dah. Bukan hujah kuat. Dia pun ambil yang sesuai dengan dia. Faham tu? Dia pun ambil yang sesuai dengan akidah dia. Bila kita ilmu banyak, kita banyak tahu banyak hadis, kita mengaji banyak agama, kita baca buku dia pun bukan hujah kuat pun, mengarut dia. Betul tuan-tuan, saya pun pernah baca. Bukan hujah kuat, mengarut dia. Dia ambil sebahagian daripada hadis, dia tolak kebanyakan hadis yang tak kena dengan dia. Baik tuan-tuan, kemudian golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Ya, terkeluar daripada Islam. Orang yang tolak semua hadis, dia bukan Islam. Saya sebut dah tuan-tuan, dia dah tolak mengucap 2 kalimah syahadah tu, dia tolak, dia tak terima. Dia bukan Islam. Tidak ada syak lagi tuan-tuan, dia bukan Islam. Samalah dia dengan Qadiani. Lagi apa? Qadiani, kemudian Bahai, ini terkeluar dari Islam tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok Qadiani, tuan-tuan pergi di Seri Gombak, situ ada tempat besar Qadiani, ada masjid dia. Tuan-tuan tengok, jangan pelik lah tuan-tuan. Dia punya perempuan pakai tudung labuh. Orang-orang Qadiani ni kopiah putih. Ada yang pakai songkok, ramai juga. Songkok, kopiah putih. Macam orang Melayu tuan-tuan. Ada yang pakai songkok, ada yang pakai kopiah putih. Tok guru dia semua serban. Tok guru dia serban. Tuan-tuan kalau pergi tempat Qadiani ni, dia jaga, macam ni kita, dia pasang tirai antara lelaki dan perempuan. Tapi bila tuan-tuan sampai di Seri Gombak tu, nama dia di Kampung Nakhoda tuan-tuan, di Seri Gombak tu. Sebelum tuan-tuan masuk tempat Qadiani ni, dia ada signboard daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Dia tulis, Qadiani bukan Islam. Qadiani, jelas-jelas besar dia tulis. Qadiani bukan Islam. Tapi tuan-tuan pun pelik, nama Islam. Muhammad, Isa, Ibrahim, semua Islam tuan-tuan. Dan Qadiani ni ramai tuan-tuan. Kalau di dunia ni ada banyak juta, lebih 10 juta tuan-tuan. Saya tak ingat 30 juta ke 60 juta. Ramai tak? Jadi pun ni bukan Islam. Dan Qadiani diterima baik dan dia ada pejabat di Israel. Israel suka dia tuan-tuan. Israel suka Qadiani tuan-tuan. Sebab tu di Israel ada memang markas Qadiani di Israel. Bahai pun ada. Sebab apa? Israel sukalah. Memang rosak Islam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa Qadiani, ada orang, saya pernah jumpa satu abang ni. Dia cerita saya, dia jumpa Qadiani, dia tak berani kata Qadiani bukan Islam. Pasal bagus. Pasal bagus tuan-tuan. Qadiani beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadiani beriman pada Allah. Qadiani beriman asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pasal apa dia bukan Islam? Dia mengucap Qadiani. Quran, dia percaya Al-Quran. Tapi kenapa dia dianggap bukan Islam? Sebab dia anggap ada Nabi selain daripada Nabi SAW, iaitu Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, ada kitab lain setelah Quran. Dia pun percaya Quran, tapi ada kitab lain pula, wahyu lain. Wahyu ni turun kepada Mirza Ghulam Ahmad yang lahir pada tahun 18 berapa tau, mati dah dia.
Depa percaya kepada kitab suci yang lain setelah Al-Quran. Depa kata ada wahyu lagi. Ada lagi kitab depa pegang tu. Kata tu wahyu terakhir. Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, tapi adalah Mirza Ghulam Ahmad. Tuan-tuan ni teruk tak teruk? Teruk. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dia, kami mengucap 2 kalimah syahadah. Kami percaya Al-Quran, tapi ada Quran lain lagi lah. Wahyu lain, Nabi lain lah. Sebab tu dia anggap mereka bukan Islam. Boleh lah. Baik tuan-tuan, sama juga dengan yang anti hadis. Tapi persoalan ni kenapa, katakanlah Qadiani ni kalau mati nak tanam mana tuan-tuan? Qadiani sama anti hadis, mati kita tanam mana? Oh, susah tuan-tuan tu. Kalau dia anggap di Islam, kita kena tanam di perkuburan Islam. Sebab nak jaga nama Islam lah. Macam Qasim Ahmad tu lah. Nak jaga nama Islam. Kan Qasim Ahmad tuan-tuan boleh tengok di internet masih ada. Tuan-tuan take Qasim Ahmad. Yang mana masuk masa dia mati, banyak masjid pun tak mau tuan-tuan. Bukan tak mau, takut orang baca akidah dia. Hari kiamat tak ada. Pelik-pelik tuan, hadis Nabi semua tak boleh pakai. Nabi ni hanyalah postman. Nabi dia anggap postman ni. Postman ni dia anggap menyampaikan apa. Memang teruk lah. Orang baca dia punya akidah tu orang pun takut. Banyak masjid di Kulim tak mau. Takut tuan-tuan akidah dia. Jadi dia mati pagi, malam baru selesai tuan. Mati 5 pagi. Tapi orang tak berani nak ambil dia. Sampailah malam itu pun ada beberapa orang pemuda PAS kat sana tu tanya mufti kan, takkan nak biar kot. Orang semua pakat tak mau. Tanya mufti kata buatlah mana yang patut lepas. Masa depa urus tu di Kulim tu, padri mai. Tuan-tuan tengok gambar dia, ada padri. India ke luar negara saya tak pastilah. Padri tu ada di kubur. Padri tu kata lah, kalau hampa tak ambil kami ambil. Hampa tak ambil kami ambil, kami tanam di perkuburan kami. Jadi mufti Kedah pada masa tu suruh jugalah urus. Tapi tak ramailah yang solat. Orang tak berani tuan-tuan. Ialah tengok dia punya akidah kan. Tapi kita urus juga untuk jaga nama baik Islam. Baik, kemudian. Dan saya habiskan tuan kita ada lagi 3 minit. Kemudian. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Ya. Kalau kita tak baca hadis Nabi, kita tak akan faham Al-Quran. Kita tak faham solat lagu mana, zakat lagu mana, haji lagu mana, tak akan faham kecuali dengan hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Garis panduan umum saja. Kita panggil dustur mabadi'an ammah, metodologi umum. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum, maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya, serta menghuraikan dan menerangkan segala yang muskil. Benda yang tak jelas dalam Quran, maka Nabi lah yang menjelaskan kepada para sahabat. Benda yang tak jelas. Baik, kemudian. Oleh kerana itu syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja. Jadi Quran memang takkan sempurna syariat. Agama ni takkan sempurna. Kita tak akan boleh beribadah tanpa hadis Nabi SAW. Sama juga tuan-tuan. Dalam Quran, dia tak sebut buaya tak boleh makan. Dalam Quran tak sebut. Dalam Quran tak sebut juga ulang tak boleh makan. Tak sebut dalam Quran. Dalam Quran tak sebut bewak boleh makan. Bewak. Tak sebut dalam Quran. Dalam Quran juga tak sebut anjing tak boleh makan. Tak sebut. Quran hanya sebut apa? Babi hurrimat alaikumul maitatah. Pertama Quran sebut diharamkan bagi kamu bangkai. Bangkai Quran sebut umum, tapi kita baca hadis. Ada tak bangkai yang boleh makan? Ada tak bangkai yang boleh makan? Ikan kan? Ikan dengan belalang, betul tak? Ikan dengan belalang boleh makan. 2 bangkai yang boleh makan. Ikan ni segala jenis ikan lah tuan-tuan. Ikan jerung ke, ikan apa semua boleh makan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan ikan hiu? Anak ikan jerung, sedap tuan-tuan. Harga pun mahal. Tuan-tuan, harga pun mahal. Anak jerung tu, sedap. Isi dia pun sedap tuan-tuan. Harga pun agak mahal lah. Jadi tuan-tuan, tak sebut yang tu. Nabi sebut dalam hadis, ikan dan belalang. Kemudian, apa lagi? Yang Quran sebut, bangkai tak boleh makan. Tapi dalam hadis sebut, ada 2 bangkai boleh makan. Betul tak? Kalau kita baca hadis, ikan tak boleh makan. Betul tuan-tuan? Apa makna bangkai? Bangkai ni yang mati tanpa disembelih bangkai. Tuan-tuan, ikan tuan-tuan sembelih dulu ke? Tak kan?
Kita sampai mati je tuan-tuan. Quran kata haram. Hadis jelaskan. Betul tak kan? Bangkai 2 boleh. Tak mau hadis, kenapa makan ikan? Betul tak? Jangan makan ikan. Tapi makan ikan. Betul tak? Itu bangkai tu. Hadis jelaskan bangkai 2 boleh. Tanpa hadis kita pun tak tahu. Jadi diharamkan bagi kamu makan bangkai. Yang kedua, wadam, darah. Kejelasan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Darah. Darah memang tak boleh nah, kita tak ada darah minum. Tapi, ada tapi ya. Kita pernah masak daging tak? Masa tuan-tuan rebus tu kan merah kan? Darah tak? Pernah tak tuan-tuan makan daging, dalam daging tu ada darah? Pernah kan? Pernah tak makan ayam, dalam ayam tu ada darah? Kita tak pernah? Daging tuan-tuan, tuan-tuan cuci lagu mana pun dia ada darah. Betul tak tuan-tuan? Cuci lah lagu mana pun dia ada darah, dia merah. Saya pelik juga bila tengok kita masak apa daging kan, kita rebus nak bagi lembut, kadang-kadang jadi merah kan darah dia tu. Nabi kata tak boleh makan darah. Apa dia tuan-tuan? Oh, rupanya baru dijelaskan daman masfuha. Ni tafsir Quran dengan Quran. Darah yang mengalir, mengalir lah. Kalau darah dalam daging tu boleh makan. Boleh lah. Darah dalam daging ayam boleh makan. Dia darah yang tak boleh, darah mengalir, kita ambil, tadah minum, haram. Darah. Kemudian walahmul khinzir. Betul tak? Daging babi. Babi memang dalam Quran sebut tak boleh makan. Tuan-tuan tahu itu ada orang yang tukar jantung babi kan? Tahu tak? Dia mereka mati dah kan? Mati hari Khamis itu, pagi Khamis. Masa tu saya ada kuliah di kuliah Islam Mi'raj di Hospital Teping. Dia jadi doktor dengan nurse tu lah bagi tahu Ustaz mati dah. Pagi tadi itu mati, pagi Khamis itu mati dah dia. Daging babi memang tak boleh makan. Quran sebut, sebab tu kalau orang sesat lautan, jangan makan babi dulu. Ada orang bila sesat lautan, mana babi? Dia cari babi dulu. Kera ada. Betul tuan-tuan? Babi terakhir. Kera dulu. Orang asli kan, bagi dia makan kera halal. Orang asli. Ada yang masuk Islam pun makan kera juga. Pasal apa? Dia kata kera makan buah. Dia makan benda yang bersih. Banding dengan ayam, kera lagi makan bersih. Pasal apa tak boleh makan kera? Jadi dia makan kera tuan-tuan. Yang masuk Islam pun makan juga tuan-tuan. Tahu sedap tak sedap kera tu. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh makan kera sebab dalam hadis Nabi sebut ada taring. Betul tak? Nampak tuan-tuan? Luas tu. Dalam hadis yang jelaskan. Jadi kalau kita sesat lautan, jangan makan babi dulu. Makan benda lain dahulu. Baik. Kemudian tuan-tuan, tetapi ia mestilah disertai dengan hadis Nabi SAW. Jadi untuk kita faham syariat, mesti juga disertakan dengan hadis Nabi SAW. Jadi golongan yang tolak hadis, maka dia kafir. Kerana dia tolak semua tuan-tuan. Tapi pasal apa kita tanam juga, kalaulah ada sini Qadiani ke, anti hadis ke, tapi dia tak kata dia bukan Islam kan, zahir Islam. Kita kena urus macam orang Islam lah. Urus macam orang Islam. Sebab nak jaga nama Islam. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, pernah jadi di Perak ni. Saya tak nak sebutlah detail di mana tuan-tuan. Dia perempuan mati accident. Masa nak bagi mandi jenazah, dia pakai salib. Orang mana tahu dia pakai dalam. Dia pakai tudung. Orang tak nampak. Rupanya salib. Salib badan dia. Keluarga dia pun tak tahu. Tuan-tuan, apa hukum pakai salib? Salib. Kalau dia kecil, tak jelas kan. Macam lambang kereta kan, ada macam salib-salib sikit kan. Macam apa? Kereta apa macam salib tu? Chevrolet lah. Tapi dia tak macam salib sangat pun sebenarnya. Sebab dia macam tu kan. Salib ni sebenarnya dia kena tegak ke atas. Tegak ke atas, betul tak? Itu baru dia, kalau dia sengit lagu tu, dia bukan salib sangat. Sebab salib ni memang bentuk dia macam tu lah. Dia tegak ke atas dan macam tu. Jadi Chevrolet tu, nak kata salib tu tak apa sangat lah tuan-tuan. Habis kuat pun makruh lah kita kata. Ataupun ada macam kita pakai apa, lambang-lambang apa, Chelsea ke apa kan, kok lambang-lambang yang ada macam salib sikit ke. Kalau tak apa jelas, makruh. Kalau jelas haram. Kalau pakai tu, memang dia pakai rantai salib sungguh, salib besar. Biasanya orang Islam tak pakai. Biasanya itu adalah orang yang dah masuk Kristian. Dia panggil Christian Evangelist. Christian Evangelist ni, dia masuk Kristian tapi dia tak bagi tahu. Memang ada pun. Ada ramai dah orang Melayu jadi macam tu. Ramai tuan-tuan. Bukan sikit, ramai. Ribuan. Dia masuk
tapi dia kekalkan Melayu dia. Kat rumah dia tuan-tuan mai tengok ada Allah Muhammad, ada ayat kursi. Bila ada kematian dia buat tahlil. Sebab Kristian tu dah dakwah dia pun macam tu. Hampa masuk Kristian tapi jangan tukar identiti. Tak mau dimusuhi orang. Memang ada pun. Saya ambil tauliah itu antara benda yang ditekankan. Itu antara ancaman akidah akhir zaman dan ni macam tu. Dah ada orang Melayu Islam kita masuk Kristian, orang ingatkan Islam, duk kopiah, duk pakai. Rupanya dia berkristian. Sebab dan kenapa dia buat macam tu? Pasal Kristian yang dakwah tu. Kristian yang dakwah tu kata buat macam tu. Dia tiru macam Syiah tuan-tuan. Maksud dia bertaqiyah. Terdaan. Macam mana pun hang tunjuk hang ahli sunnah walaupun dia Syiah. Kristian ambil konsep yang sama. Kristian evangelis. Banyak ada orang yang macam tu. Jadi bila mati tuan-tuan, masa nak bagi mandi tu pening. Kalau zahirnya memang Kristian dia ni. Jelas pakai salib. Kalau kita membesarkan salib tu kafir tuan-tuan. Kafir. Siapa pakai lambang salib kerana membesarkan salib kafir. Ini jelas tanda dia bukan Islam. Dia memang masuk Kristian pun. Tapi keluarga dia tak tahu. Keluarga dia tak tahu. Jiran tak tahu. Kawan dia tak tahu. Orang yang nak bagi mandi yang tahu. Ish, macam mana? Kalau kita pergi tanam kat gereja, mengamuklah adik-beradik dia. Kawan-kawan semua pakat pelik. Pasal dia tak pernah isytihar keluar Islam. Mau tak mau, tak apalah. Urus juga. Tanam pun tak silap saya dalam Keria ni. Saya tak boleh sebut detail. Kawasan masjid mana. Dalam Keria ni lah. Budak perempuan muda mati aksiden. Baik tuan-tuan, tak apa. Akan datang kita sambung hadis baru nah, hadis yang ke-7. Akan ada golongan yang sentiasa menang. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan depan. Bulan depan tak ada. Bulan puasa ada tuan-tuan? Ada tak? Oh, subuh. Subuh ada. Maghrib tak ada. Ada bulan puasa kan? Tak ada. Okey. Subuh insyaAllah kita jumpa bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad tafarruqana ba'di tafarruqan ma'sumah. ولا تجعل منا شقيا ولا محمدا ولا متولا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.